This video is brought to you by Anime Cartel. Mereka menawarkan anime jersey dan merchandise yang terhama-hama cantik dengan material scuba lycra 280 GSM ketebalan baju, tebal dan selesa, dan retro collar. Anda boleh OOTD dan pakai dalam kelas atau travel. Desainnya begitu evergreen, sesuai untuk semua peringkat umur dan jantina. Beli sekarang, anda berpeluang mendapat diskaun sebanyak 10% dan dengan setiap pembelian anda akan mendapat free gift lanyard. Dapatkan sekarang sebelum 15 September. Dan AUQ.co yang menawarkan gift retro jersey dengan simple design dan memiliki custom tag di leher baju. Baju berketebalan 260 GSM scuba ini memiliki kualiti kain yang lembut dan sedap dipakai untuk cuaca negara kita. Promosi pembelian lebih dari 110 ke atas, anda akan mendapat postage, ziplock bag dan anime stickers secara percuma. Tarikh tutup promosi adalah pada 10 September. Jangan lepaskan peluang sebelum terlambat. What up gang, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimisko Vertu and welcome back to my channel yang semestinya hanya akan borakkan berkenaan dengan One Piece. Alright guys, dalam video ni kita nak review One Piece chapter 1091, tapi jom kita recap sikit what happened in the last chapter. Dalam chapter lepas kita dapat melihat setelah Luffy membuat permintaan kepada Gorosei, grupnya yang terdiri daripada dia, Bonnie, Lilith dan Frankie telah bergerak ke arah kapal Thousand Sunny dan Vega Force One untuk mendapatkan robot gergasi tersebut. Untuk merealisasikan plan Vegapunk untuk melarikan diri ke Elbaf melalui ruangan angkasa. Sementara yang lain-lain hanya menanti di Labo Stratum sambil cuba untuk hack password yang ditetapkan York untuk cuba membuka semula sistem security Frontier Dome. Sementara itu, dengan maklumat sulit yang dibekalkan Lucci dari dalam, Kizaru dan Saturn telah menggariskan sebuah rencana. Kemudian Kizaru telah mula bergerak dengan kepantasan cahaya dan telah bertembung dengan Sentomaru. So, nak tahu what happened dalam chapter ini? Jom, tanpa melengahkan masa lagi, let's proceed with the content. Membuka tirai chapter ini, kita dapat melihat sambungan langsung dari chapter lepas dan seluruh kapal-kapal marine telah maklum bahawa Kizaru telah pun memulakan pencerobohan, membuatkan mereka semua perlu berhati-hati dengan serangan balas dari musuh mereka. Kemudian Pasifista yang menerima arahan dari Sentomaru sebelumnya telah mula untuk bertindak dan menghalakan tangan beam mereka ke hadapan untuk menyerang. Namun, kedua-dua Pasifista itu telah dibedil dengan meriam oleh kapal marine. Namun, marine-marine di sini merasakan satu kegaran besar yang datang dari bawah kapal mereka dan ternyata weaponized Sea Beast juga telah mula menyerang, dan di sini kita dapat melihat kapal-kapal marine diserang dengan dahsyatnya oleh makhluk-makhluk gergasi itu. Namun untuk mengurangkan lebih banyak lagi kerosakan, pihak marine telah menghantar para Vice Admiral untuk menyerang Sea Beast di situ, dimulakan dengan Vice Admiral Dagu banyak lapis kat sini. Aku pun tak tahu apa nama dia, yang menumbuk weaponized Sea Beast Hypo dengan serangan steam knuckle-nya, dan Vice Admiral Dolls juga turut beraksi dengan menyerang salah seorang dari Pasifista dengan kakinya, dan di panel ini kita dapat melihat pertarungan antara pasukan Vice Admiral menentang Pasifista sedang berlaku. Kemudian scene beralih ke arah Labo Stratum yang memperlihatkan pasukan-pasukan yang menantikan kedatangan Luffy and the gang sedang menyaksikan peperangan yang sedang berlaku di luar melalui Den TV di sini. Di sini kita dapat melihat Vegapunk sedikit resah apabila mengetahui bahawa pihak marine telah memulakan serangan. Namun Vegapunk yakin dengan bantuan armada Pasifista, kubu Egghead adalah begitu sangat kebal. Dan di panel ini juga kita dapat melihat hierarki kawalan untuk Pasifista PX3. Setelah Sentomaru, kawalan seterusnya adalah Vegapunk dan satelitnya, dan kemudian adalah Gorosei. Kemudian Usopp, Nami dan Brook menjadi lebih terkejut lagi setelah mengetahui bahawa pihak marine bahkan menghantar seorang admiral, dan benarlah menurut Stussy bahawa ekspedisi marine kali ini beserta seorang admiral. Mengetahui bahawa Kizaru turut serta dan sedang bertarung dengan Sentomaru, Vegapunk menjadi begitu serba salah dan faham sekiranya Sentomaru decide untuk melarikan diri. Kemudian kita dapat melihat scene pertarungan di antara Sentomaru menentang Kizaru. Di sini kita dapat melihat Sentomaru berjaya menahan serangan Kizaru. Namun serangan Kizaru itu begitu keras sehingga membuatkan tubuh Sentomaru melayang. Kemudian Kizaru menghantar serangan Yasakani no Magatama ke arah Sentomaru, iaitu sebuah serangan yang sama yang dilancarkan ke arah Marco ketika Marineford War dahulu. Melihatkan serangan itu, Sentomaru telah berusaha untuk melarikan diri dari terkena impak serangan tersebut. Sambil menyerang Kizaru, cuba memujuk Sentomaru
Sentomaru untuk menyerah. Namun Sentomaru mengatakan bahawa dia telah pun berjanji kepada Luffy dan perkara itu membuatkan Kizaru sedikit tertanya-tanya. Sejak bila pula Sentomaru bersetuju untuk deal dengan Pirates, dan Sentomaru kemudiannya mengatakan yang dia akan berbuat apa sahaja demi menjaga Vegapunk. Dan di panel ini kita dapat melihat Sentomaru telah berjaya mendapatkan kapak miliknya, dan Sentomaru berkata, aku telah berhutang nyawa dengan Luffy dan aku tidak peduli pihak siapa pun. Aku akan membantunya melarikan diri. Kemudian dengan pantas Sentomaru telah meluru ke arah Kizaru dan mampu membelah Kizaru kepada dua bahagian. Lalu Sentomaru memandang ke muka Kizaru dengan begitu serius. Namun kita diperlihatkan kisah lampau antara Sentomaru, Vegapunk dan Kizaru. Dulu Sentomaru sangat berani dan gagah sehinggakan dia mampu membelasah setiap beruang yang ada di desanya, dan pada ketika itu Kizaru dan Vegapunk telah menjumpai Sentomaru. Sentomaru sangat membencikan penduduk desanya kerana mereka sangat pengecut. Sentomaru berkata yang dia perlukan pekerjaan yang sesuai dengan bayaran yang tinggi. Jadi Vegapunk pun bertanya, "Hey, apa kamu nak lakukan dengan wang sebanyak itu?" Sentomaru berkata, "Onigiri, aku mahu makan sebanyak mungkin." Jadi mereka pun tertawa di situ terbahak-bahak kerana sikap Sentomaru itu, dan Vegapunk pun berkata lagi, "Hey, kau nak jadi bodyguard aku ke tidak?" Lalu Sentomaru pun nampak happy lah sebab dia akan ada kerja, dan dia juga telah meminta Kizaru untuk mengajar dia menjadi semakin kuat. Kerana itu Kizaru teringat kembali keadaan itu dan dia tersenyum di sini. Kizaru berkata, "Aku mengajari kau sebaik yang boleh, Sentomaru." Tapi Sentomaru berikan satu tumbukan yang tepat pada Kizaru yang bernama Ashigara Palm. Namun Kizaru mampu menahan serangan tersebut, dan Kizaru membalas serangan laser cahaya kepada Sentomaru sehinggakan pada akhirnya Sentomaru telah tewas di tangan Kizaru. And guys, sekarang juga aku Faiz di studio, Mampan Studio, Hamka, Pim, Wibro, Agus dengan ID Studio dah ada channel yang baru guys, which is Aniverse TV. Kat situ channel kami ni akan berkonten dia macam lebih kurang Running Man gitulah. Tengok ni kita orang main bola padu tak padu macam si Arau. Jadi jom guys support Aniverse TV dan jadikan channel ini channel anime team terbaik di Malaysia. Ayo guys support sama-sama. Kemudian Kizaru mengambil kesempatan itu dan mengarahkan pasifista yang ada untuk mengubah arah serangan dan lindungi armada laut dengan tenggelamkan senjata monster laut di dasar lautan. Saturn juga memberikan arahan untuk laporkan setiap jumlah korban yang berlaku. Usopp juga telah nampak yang Sentomaru sememangnya sudah dikalahkan. Lalu Vegapunk dan yang lain bergegas dan bersiap sedia untuk mematikan sistem pertahanan dengan masa yang dilengahkan oleh Sentomaru. Vegapunk berkata lagi dengan ini, Kizaru adalah cahaya. Bila-bila dia boleh menembusi perisai laser ini, jadi kita harus cepat. Jadi Usopp pun panik dan kecut perut lah sebab dia tahu Kizaru boleh datang pada bila-bila masa kerana dia tahu Mugiwara Pirates pernah mempunyai kisah silam yang sungguh menakutkan dengan Kizaru. Lalu ditunjukkan panel Kizaru yang berkata, wah, kru topi jerami pun ada dekat sini ya. Dan ditunjukkan Frankie yang telah membawa Thousand Sunny ke sisi seberang laut untuk melarikan diri. Dan pada ketika itu juga Luffy dan yang lain tiba-tiba mendengar satu bunyi dan bertanya pada Lilith, itu bunyi apa? Lilith menjawab, bunyi itu datang dari alam kecemasan. Maknanya ada seseorang yang berjaya tembus melalui perisai ini. Kemudian ditunjukkan Kizaru yang telah masuk dalam dan berkata, The Power Station, Punk Records dan York, itu adalah perkara yang sangat penting. Jujur saja akan lebih bagus kalau kita dapat tambahkan teman lama ke daftar itu, tapi sayangnya riwayat untuk Dr. Vegapunk mesti ditamatkan. Lalu beralih ke bahagian Vegapunk dan yang lain. Mereka dah perasan yang Kizaru telah semakin hampir dengan mereka. Jadi Usopp pun macam biasa lah, dah nak terkencing dah member dan berharap Luffy akan sempat datang sebelum sesuatu yang lebih buruk berlaku kerana Dr. Vegapunk masih belum bersedia dengan kapalnya. Namun sebelum Kizaru, ternyata Rob Lucci terlebih dahulu telah mengambil kesempatan itu dan dia cuba untuk menyerang Vegapunk. Namun mujurlah serangan itu berjaya ditahan oleh Stussy dan keadaan itu mengejutkan Vegapunk dan yang lain-lain. Lalu Stussy juga telah rebah di situ berhadapan dengan mereka semua. Namun secara tiba-tiba, akhirnya The King of Hell, pensesat peta dunia, Roronoa Zoro akhirnya telah muncul dan dengan pantas dia menahan serangan Rob Lucci itu dan berkata, "Hey, kau dah ada geng baru kau nak berani ya?" Lucci menjawab, "Sekarang aku dah bekerja sama dengan Kizaru, jadi bersedia untuk pirate yang tak guna ini untuk dilenyapkan." Zoro berkata, "Hey,
kau sepatutnya tahu untuk tidak meremehkan kami. Dan di kawasan yang lain ternyata Kizaru berada berhampiran dengan Frankie yang membawa kapal Thousand Sunny. Dan Kizaru terlihat seolah-olah dia mahu hentikan Frankie, malah membunuhnya. Dan secara tiba-tiba The King of Pirate, Sun God Nika, Baka Senchu, Monkey D. Luffy, Joy Boy akhirnya telah muncul berhadapan dengan Kizaru. Dan Luffy berkata, lama kita tak jumpa muka ketom. Yang saja aku tambah. Kemudian dengan pantas Luffy terus berikan satu serangan tepat kepada Kizaru, sambil terlihat sedikit aura haus Yokohaki telah pun muncul. Namun tetap Kizaru mampu menahan serangan tersebut dan dia berkata, nampaknya kau tak berubah, Luffy, masih seorang periang seperti dulu. Luffy menjawab, sekarang kami 100 kali lebih kuat dari diri kami 2 tahun yang dulu. Dan chapter pun tamat. Gila guys, meremang shoot. Jadi macam mana guys, korang ada teori dan pendapat untuk chapter ni? Kalau ada, please drop your comment down below. Dan aku juga mohon bantuan korang untuk share video ni dan like sebanyak-banyaknya. Dan kepada korang yang belum lagi subscribe, jangan lupa untuk subscribe dan share video ni kepada kawan-kawan korang. Okay, so guys, I guess that's all I have untuk perkongsian kita pada kali ini. See you guys in the next chapter, and until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi